Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan kupas tajuk forum kita, iaitu penggunaan kalimah suci Allah di dalam industri hiburan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya selaku moderator anda pada hari ini. Nama saya Putri Nur Zahid Sofia binti Muhammad Nazofian bernombor ID BMF 2007059. Seterusnya, dipersilakan ahli panel kita untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Sofia selaku moderator kita pada hari ini. Saya Nurdania binti Nur Isyam bernombor ID BMF 2007061 selaku panel yang pertama pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Jamhuri, BMF 2007060 selaku panel kedua untuk majlis forum pada hari ini. Assalamualaikum, saya sebagai panel 3 dalam forum hari ini. Nama saya Nurul Ain binti Uthman, nombor ID BMF 02070662. Terima kasih kepada saudari sekalian. Fitrah dalam kehidupan manusia pada hari ini memerlukan hiburan. Hiburan merupakan sesuatu yang beri kegembiraan, ketenangan dan juga keseronokan kepada seseorang, umumnya pada masyarakat zaman kini. Islam tidak menyekat umatnya untuk mencari hiburan, tetapi hendaklah tidak melebihi batas syarak serta tidak leka daripada melaksanakan ibadah kepada Allah. Muzik adalah salah satu hiburan yang paling popular di kalangan masyarakat kerana melodi serta lirik yang menggambarkan sesuatu yang dianggap sesuai dengan situasi seseorang. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa bersederhana dalam mencari hiburan. Kita harus memerhati serta mengkaji hiburan terlebih dahulu, terutama dalam lirik-lirik yang dapat memberi impak buruk kepada kesucian agama Islam maupun hiburan yang dapat merosakkan akidah secara tidak sedar. Baiklah, boleh Cik Dania beri pandangan ulama mengenai tajuk kita pada hari ini? Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dua pandangan ulama bagi tajuk kami pada hari ini. Penggunaan kalimah suci dalam hiburan muzik, iaitu tidak membenarkan, dan ada ulama yang membenarkan. Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awthar menyatakan, para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan bermain alat muzik. Manakala mengikut jumhur ulama, hukumnya adalah haram, iaitu tidak membenarkan. Jika mengikut mazhab Ahlul Al-Madinah, Az-Zahiriyah dan Jamaah Sufiyah, mereka membenarkan. Juga bagi Abu Mansur Al-Baghdadi dari mazhab Syafi'i pula mengatakan bahawa Abdullah bin Ja'far berpendapat bahawa menyanyi dan bermain alat muzik itu tidak menjadi masalah. Para ulama Hanafiyah menyatakan nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang mengandungi kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, berunsurkan lucah dan sebagainya. Manakala yang dibolehkan adalah lagu yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung ganang, pemandangan alam dan memuji kebesaran Allah. Secara tuntasnya, muzik bukanlah satu perkara yang dihukumkan sebagai diharuskan atau diharamkan secara mutlak. Yang mengharamkan muzik dan nyanyian telah menyatakan alasan dan hujah mereka secara terperinci. Manakala yang mengharuskan pula telah menetapkan syarat dan garis panduan yang mesti dipatuhi. Mereka hanya berbeza pandangan pada muzik dan nyanyian yang bebas daripada unsur-unsur tersebut. Wah, ilmu yang sangat baru kepada semua. Terima kasih atas perkongsian itu. Bagi pandangan Cik Syafiqah, apakah punca tercetusnya penggunaan kalimah suci dalam industri hiburan? Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, slot yang seterusnya saya akan membincangkan punca tercetusnya penggunaan kalimah suci dalam industri hiburan.
Antara punca isu ini berlaku adalah kerana wujudnya segelintir golongan yang tiada kesedaran dalam menjaga sensitiviti berkaitan agama. Malah mereka beranggapan bahawa hal sedemikian merupakan perkara biasa. Selain itu, isu-isu ini juga tercetus oleh kerana kebenaran Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa penganut agama Kristian di seluruh negara untuk menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan yang lain iaitu Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan agama mereka untuk tujuan pendidikan. Oleh hal yang demikian, tercetusnya golongan bukan Islam yang mula mengambil kesempatan dan menggunakan kalimah-kalimah suci Allah di dalam industri hiburan. Maka jelaslah di sini bahawa kebenaran Mahkamah Tinggi memutuskan penganut agama Kristian di seluruh negara untuk menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab yang lain seharusnya dilarang dan ditentang sehabis-habisnya. Ianya adalah bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan masyarakat apabila kalimah yang tidak tepat digunakan oleh mereka dan mereka hanya menganggap bahawa ayat tersebut adalah ayat biasa dan tiada kontroversi yang akan berlaku. Dan ini merupakan suatu perkara yang amat malang apabila kesejahteraan hidup beragama di negara ini yang telah sekian lama bertahan atas dasar tolak ansur dan saling memahami tiba-tiba digoncang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin mencetus suasana ketegangan dan huru-hara. Masya Allah, begitu rupanya. Saudari sekalian, apakah isu-isu yang dapat dikaitkan dalam tajuk kita pada hari ini ya? Terima kasih saudari. Isu yang dapat saya kupas pada hari ini merupakan isu yang pertama yang berkenaan dengan tajuk kita adalah dengan melagukan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Hukum bagi melagukan bacaan ayat-ayat Al-Quran telah mendapat perbahasan yang sangat hebat di kalangan para ulama. Melagukan ayat-ayat Al-Quran misalnya zikir yang dialunkan dengan muzik, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai lagu. Di sini terdapat 2 hukum yang boleh saya sampaikan iaitu makruh dan diharuskan. Imam Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Said bin Al-Musayyib, Said bin Jabir, Al-Qasim bin Muhammad, Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakai dan lainnya mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh. Manakala Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa menurut penulis Fath Al-Baru fi Syarh Al-Bukhari yang memperindahkan bacaan Al-Quran sangat dianjurkan dan jika tidak mampu maka berusahalah semampunya. Menurut kesimpulan dari artikel Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, para ulama bersepakat perbuatan membaca Al-Quran dengan lenggu atau intonasi berirama lagu hukumnya adalah haram sekiranya ia merosakkan lafaz dan makna. Namun, selagi bacaan tersebut masih lagi meraihkan talqin dan tajwid tanpa mengubah lafaz dan makna maka ia adalah harus dan sangat dituntut. Sebagai contoh yang dapat saya bawakan hari ini, pertandingan tilawah Al-Quran antarabangsa yang diadakan pada setiap tahun merupakan aktiviti yang harus dan sangat dituntut. Seterusnya saya akan membincangkan isu yang kedua iaitu penggunaan kalimah suci Allah dalam hiburan yang tidak sopan. Mutakhir ini terdapat banyak isu berkenaan penggunaan kalimah suci digunakan dalam hiburan. Larangan penggunaan nama Allah dengan mengaitkannya dengan kesesatan, kebatilan dan pendustaan adalah amat jelas dan nyata menerusi ayat-ayat Al-Quran. Perbuatan melanggar larangan itu sama seperti meredai kekufuran dan kesyirikan. Penggunaan nama Allah yang dikaitkan dan disertakan dengan unsur syirik atau pemesungan kefahaman daripada maksud sebenar mestilah dielakkan. Justru, perlu difahami bahawa menyebut nama Allah mestilah wajib secara hak membawa maksud yang sebenar serta bebas daripada maksud yang dusta, syirik dan terpesong.
Sebagai contoh, baru-baru ini terjadinya isu di mana ada program reality tarian Street Woman Fighter dalam industri hiburan Korea yang lebih dikenal sebagai K-pop telah menggunakan laungan azan berbentuk remix sebagai latar belakang muzik bagi pembukaan episod barunya. Jelas sekali jenis hiburan yang dikaitkan dalam program ini adalah tidak sopan kerana mereka bukanlah golongan Muslim, maka tentunya batas dan aurat tidak dihiraukan. Berikut merupakan rakaman isu tersebut. Hal ini mendatangkan amarah umat Islam di seluruh dunia kerana memperlekehkan naungan suci azan yang dijadikan panggilan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadat solat. Maka dalam hal ini umat Islam diharamkan untuk menyokong perbuatan sedemikian dan wajiblah ke atas mereka untuk mempertahankan laungan azan yang merupakan seruan Allah kepada umatnya untuk beribadat. Isu ketiga yang dapat kita ulas pada tajuk forum kita pada hari ini ialah golongan bukan Muslim menggunakan kalimah suci Allah dalam nyanyian. Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ianya tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur yang melibatkan penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Surah Al-Ankabut ayat ke-63. Terjemahan bagi ayat yang saya bacakan tadi berbunyi, dan sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah, wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Bahkan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal untuk memahami tauhid. Dalam ayat yang dibacakan tadi, ia menerangkan bahawa Al-Quran tidak membantah golongan bukan Muslim menyebut Allah sebagai pencipta yang maha agung. Bahkan Nabi Muhammad SAW diminta untuk menyuarakan kesyukuran kerana mereka mengakui Allah. Namun, perkara yang disanggah dalam ayat ini bukanlah sebutan nama Allah yang mereka lafazkan, tetapi rasa tidak ikhlas dan ketulusan tauhid yang menyebabkan akidah terhadap Allah itu terpesong atau bercampur dengan syirik. Banyak ayat seperti ini dalam Al-Quran yang kita dapat lihat membawa maksud yang sama. Contohnya surah Az-Zuruf ayat 87 hingga 88. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. Terjemahannya ialah, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, nescaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan daripada menyembah Allah? Ayat 87. Dan Allah mengetahui ucapan Nabi Muhammad, ya Allah, sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak beriman. Ayat 88. Oleh itu, penggunaan kalimah suci Allah dalam nyanyian adalah sangat tidak relevan kerana ianya merupakan hiburan duniawi yang melalaikan. Golongan bukan Muslim juga tidak boleh menggunakan nama Allah untuk tujuan penyebaran dakwah yang menghina Islam.
Ini adalah seperti mempersendakan Allah dalam sebaran kepada masyarakat Islam atau mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam tulisan, filem, lukisan, muzik dan seumpamanya. Sebagai contoh bagi isu ini, penyanyi pop Korea terkenal bernama CL dari kumpulan 21 telah menggunakan alunan ayat suci Al-Quran dalam lagu solonya MTBD sekitar tahun 2016. Mari kita dengarkan dahulu bahagian itu sebagai konteks perbincangan ini. 네 영혼을 확해 우는 자장가 저 위로 올라가 자신을 내려봐 원화 숨어 금속 랜드 Come on is looking for you What you gon' do when they come for you Come on is gonna find you What you gon' do huh وكواعب أترابا وكأسا. Hal ini telah menyebabkan semua umat Islam melantangkan suara mereka dalam menyuruh penyanyi tersebut membuang bahagian yang mengandungi ayat Al-Quran tersebut dan meminta maaf secara terbuka dengan hashtag stop using our Al-Quran dalam sosial media seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Penyanyi tersebut mengaku kesilapannya dan membuat permohonan maaf kepada semua pihak. Beliau juga turut berkata pihaknya telah membuang bahagian yang mengandungi ayat suci Al-Quran tersebut dalam versi baru lagunya itu dan membuang versi lama itu selama-lamanya. Ini sebabnya mengapa umat Islam harus sentiasa kuat dalam mempertahankan agama Islam supaya agama ini tidak ditindas oleh penganut agama lain. Contoh lain yang kita dapat lihat bagi isu ini adalah pada Mei tahun ini, di mana penyanyi rap terkenal hip hop J-Park telah menggunakan kalimah suci Allah dalam lagu remix terbarunya yang berjudul Mukbang. Dalam lagu tersebut terdapat bait lirik yang sangat sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia. Ianya berbunyi worship me like Allah, get it done like Allah. Yang membawa jelas maksud meminta orang untuk menyembahnya seperti Allah SWT. Bukan itu sahaja, terdapat juga bait mengatakan J-Park Young God dalam ayat yang sama yang bermakna dia seorang Tuhan muda. Perkara sebegini boleh menyebabkan pendengar Muslim yang lain terpesong akidah jika mereka menyanyi bersama lagu tersebut. Islam mengajar bahawa Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Agung. Allah SWT tidak berkongsi keesaannya dengan yang lain dan hanya satu yang patut disembah iaitu Allah SWT. Perkara ini telah disebut dalam Al-Quran beberapa kali. Antara contoh yang kita dapat lihat akan keesaan Allah SWT adalah seperti dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terjemahan bagi surah yang dibacakan tadi ialah, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah telah menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia tidak pula diperanakkan dan tiada sesiapa pun yang serupa dengannya. Astaghfirullahalazim. Ini isu yang sangat mengejutkan dan harus diberi perhatian. Sebelum kita akhiri forum kita, ada apa-apa yang perlu ditambah? Sebagai kesimpulan, Islam adalah agama yang mudah dan fitrah. Islam mengharuskan hiburan untuk memenuhi tuntutan fitrah yang bersesuaian dengan garis panduan syariat. Hiburan dalam Islam adalah sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk mendidik jiwa dan menghasilkan ketenangan sanubari di samping melahirkan kegembiraan dan keseronokan dalam berhibur. Masyarakat Muslim di Malaysia semestinya sudah tidak asing lagi dengan industri hiburan antarabangsa yang semakin berkembang mekar di persada dunia. Maka kebanyakan penggiatnya juga adalah dari pelbagai lapisan pelusuk masyarakat dan agama. Oleh itu, masyarakat Muslim di Malaysia perlu memastikan dan memilih hiburan yang tidak bercanggah dengan garis ukur yang telah diletakkan dalam hukum syarak. Sebagai orang Muslim, kita mestilah berusaha dalam menangani isu penggunaan kalimah suci Allah
dalam industri hiburan supaya ianya tidak berleluasa dan merosakkan kesucian agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman ayat 6. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Terjemahannya ialah, dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan dan berakibat menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan memperoleh azab yang menghinakan. Oleh itu, pandangan yang mengatakan bahawa agama Islam mengongkong penganutnya untuk berhibur adalah sewajarnya kita tolak kerana ianya adalah satu pandangan yang tidak berasas. Sedangkan Islam tidak akan menghalang sesuatu seni muzik sama ada tradisional maupun moden selagi ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW lagi, Islamisasi seni muzik telah diperkenalkan, iaitu ketika baginda mengiktiraf muzik kaum Ansar. Sikap tolak ansur dan keterbukaan Rasulullah SAW terserlah setelah membenarkan 2 orang gadis dari golongan Ansar untuk menyanyi walaupun mendapat sedikit teguran daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu pada peringkat awalnya. Jelas di sini bahawa Islam mengiktiraf seni muzik selagi ia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kesimpulan yang sangat tepat dan padat daripada Cik Ain. Kita semua hendaklah mengambil isi pada hari ini sebagai iktibar dan sentiasa memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Masa pun sangat mencemburui kita pada hari ini. Saya akhiri forum kita dengan serangkap pantun. Dari mana awalnya cinta, dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran anda sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.